Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 7 Jun 2020 bersama saya Ines Jonathan Seribu. Memulakan berita dengan inisiatif Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menghulurkan bantuan kepada sebuah keluarga yang hanya menjual sayur midin sebagai sumber pendapatan. Romli Jusni serta isteri Pauzah Raja yang merupakan penerima bantuan Baitul Mal sejak 2018 hanya memperolehi pendapatan sekitar 30 hingga RM50 sehari untuk menanggung 8 anaknya. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah semasa berkata pihak JKM telah mengeluarkan surat bantuan sebanyak RM500 sebulan bermula Julai dan bantuan segera RM300. Beliau ditemui ketika membantu membersihkan rumah serta membaiki rumah Romli yang terletak di sebelah Surau Tamanun bersama dengan sukarelawan JKM Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan Ranting Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB pada Sabtu. Dalam perkembangan sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata pihaknya telah mendapat tapak rumah dirampangi dan rumah dijangka siap dibina selewat-lewatnya awal bulan Ogos ini. Tambahnya, semua bahan untuk membina sebahagian rumah tersebut telah pun sampai dan kerja-kerja akan dimulakan secepat mungkin. Berita seterusnya. Persatuan Cina Bersekutu Bahagian Miri menerima cek bernilai RM600,000 dari kerajaan negeri. Menteri Pengangkutan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin mewakili Ketua Menteri menyampaikan cek tersebut di Pejabat Residen Bahagian Miri pada Sabtu. Presidennya Datuk David Goh Kin Ping berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas sumbangan cek yang akan digunakan sebaiknya untuk melaksanakan aktiviti seperti yang telah dirancang sebelum ini. Berikut pula mengenai pandangan peribadi Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan dan E-Dagang, Datuk Haji Muhammad Narodin Majais mengenai pelanjana semula ekonomi negara, penjana yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jumaat. Beliau amat optimis dengan keputusan Perdana Menteri yang dilihat mampu memulihkan ekonomi negara yang terkesan kerana wabak COVID-19. Jelas beliau dengan bantuan kewangan sama ada dari segi geran, one-off gaji, subsidi sewa menyewa, pinjaman untuk gaji dan modal yang bertambah selepas bantuan yang lalu, maka kebanyakan perniagaan boleh beroperasi semula. Beralih ke perkembangan pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP. Menteri Muda Perbendaharaan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail berharap selain pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi untuk tingkatkan pendapatan harus juga diperlukan supaya manfaat kepada masyarakat di luar bandar seperti di daerah Limbang dalam merasai nikmat pembangunan khususnya melibatkan infrastruktur. Dan kita dapati ianya memang memberi impak yang begitu besar kepada penduduk kampung khasnya, yang mana dengan kemudahan ini mereka dapat menjalankan aktiviti mereka. Dan Alhamdulillah bagi daerah Limbang ini khususnya kita amat berterima kasih kepada agensi pelaksana JKR, DID dan juga Majlis Daerah kerana dapat melaksanakan projek-projek dengan begitu baik. Walaupun ada sedikit kelewatan, tapi Alhamdulillah dapat siap untuk projek tahun sehingga tahun 2019. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke beberapa projek RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota pada Sabtu. Antara projek yang dilawati ialah projek naik taraf kemudahan Dewan Kampung Sibukang, projek naik taraf Padang Taman Desa Pabahanan, projek bina baru Dewan Taman Desa Pabahanan,
projek bina baru gelanggang futsal Kampung Pabahanan, projek naik taraf gelanggang futsal Kampung Buang Sio Fasa 1 dan projek naik taraf gelanggang futsal Kampung Bukit Kota. Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menambah, selain pembangunan infrastruktur, rakyat juga perlu memikirkan juga soal pembangunan ekonomi dalam usaha meningkatkan pendapatan penduduk. Dan kita juga mahu penduduk kampung supaya jangan hanya menumpukan kepada projek-projek infra semata-mata. Projek infra ni maksudnya dewan, jalan dan sebagainya. Mereka perlu memikirkan projek-projek ekonomi, projek-projek pendidikan supaya mereka dapat mengembangkan ekonomi setempat. Berita selanjutnya, pemantauan dan pengawasan selama 28 hari membabitkan kluster petugas kesihatan di Kuching telah tamat semalam. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 pada Sabtu, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pemantauan dan pengawasan itu melibatkan seramai 65 individu dan tiada melibatkan kematian. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat tempoh pengawasan dan pemantauan 28 hari sehingga 6 Jun 2020. Iaitu kluster yang telah dikenal pasti ialah kluster petugas kesihatan Kuching di Sarawak yang melibatkan 65 individu, iaitu 65 kes dan tiada kematian. Dalam pada itu, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memberitahu terdapat 25 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge semalam. Ujarnya, ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discharge daripada wad adalah seramai 6,635 kes. Sekian bersama saya, Ines Jonathan Seribu dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita seterusnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri buletin, ikuti petua untuk kekal sehat. Salam UKAS.